benda ni. Sebab dia duk merasa dia yang solat. Kan? Nanti ada orang tuduh aku tak solat pula. Biarlah. Kesedaran tu dia kecil je. Jadi PKP dah masuk 3.0 bang. Dah masuk 3.0. Daripada yang 1.0, 2.0, masuk 3.0. Apa yang saya nampak, kita cerita dalam bidang-bidang seni dan juga hiburan ni lah. Sering kali saya tengok daripada 1 sampai 3 ni, bidang-bidang hiburan, bidang seni sering tak nampak. Dibuat-buat macam tak nampak. Sedangkan industri seni ni merupakan salah satu penjanaan ekonomi kepada negara yang sangat besar jugalah, kan. Tapi kenapa dia boleh pada pandangan abang sendirilah yang memang dalam industri, kenapa perkara ni berlaku sampai sebegini, dan apa impak terhadap yang depan kamera dan juga yang ramai-ramai belakang kamera tu bang? Okey, benda ni kita tak boleh tengok dari sudut seni hiburan semata-mata. Okay? Sebab benda ni rasa bukan seni hiburan saja yang dapat impact daripada PKP ni. Semua, kebanyakan bidang, bukan semua, ada juga yang stay okey, ada bidang-bidang yang essential tu okey lah, kan, dia orang masih boleh lagi terus untuk bekerja. Tapi untuk bidang seni hiburan ni, kalau kita tengok seni hiburan ni pun memang selalu diletakkan sebagai second class. Sebab kalau apa-apa berlaku pun, ini dulu, department ni dulu yang akan dicaras. Kalau kata perang ke, bencana ke, ni sekarang pandemik lah, apa semua. Jadi memang ini dululah yang akan menerima impact. Tapi at the same time, pemerintah memerlukan hiburan. Sebab dalam keadaan tertekan, masyarakat yang tertekan ni kadang-kadang dia orang memerlukan hiburan untuk jadikan escapism, untuk dia orang keluar daripada permasalahan yang dia orang hadapi hari-hari. Jadi saya rasa seni dan hiburan ni patut diteruskan juga. Dia bukan cakap bias, tapi dia jadi macam satu essential juga untuk society. So kalau kita tengok di Indonesia, baru ni saya buat live dengan seorang director dari Indonesia. Dia orang bekerja macam biasa. So dia orang tak ada. Sekarang dia orang masih bekerja, apa semua, boleh syuting, ikut SOP, apa semua. Dan kalau kita ikut sejarah pula untuk mengatakan bahawa kami penyumbang besar kepada masalah jangkitan ni, kita belum ada kluster syuting. Belum ada lagi kluster syuting. So bila kita kata tak ada kluster, maknanya kita bukanlah penyumbang sebenarnya. Walaupun kita bekerja, kita tak ni. Sebab orang tak faham kerja seperti kita orang syuting, berlakon, apa semua. Kita orang bekerja dalam keadaan mengikut SOP tu, dan memang kita ikut, betul-betul kita ikut SOP tu. Dan bila kita bekerja pula, suasana kita bekerja itu tak sama seperti orang lain. Disiplin. Sebab pelakon ni, dia disiplin dia sangat tinggi. Boleh katakan tinggi lah. Pelakon. So dia orang sangat jaga dari aspek-aspek yang macam tu. Sebab dia orang tahu kalau benda ni berlaku, so dia akan menjejaskan peluang dia orang untuk bekerja. Automatik akan ditutup kalau ada kluster. So dia orang sangat jaga benda ni supaya tak berlaku. And then bila kita bekerja pula, kita bekerja dalam kumpulan yang sama. Dan selalunya bila kita ni habis je kerja, habis je syuting, kita balik rumah. Balik rumah, duduk rumah, esok pergi syuting pula. Even kalau tak ada COVID pun, kita tak ada nak, during syuting kita tak akan merayak-rayak. Sebab benda ni kita jadi asset pada production. So kalau kata kita ni pergi kata tengah syuting tu, tiba-tiba tengok macam menarik lah tempat ni, nak pergi main ni lah kejap, nak main jet ski lah apa kan. Kemalangan. So bila kemalangan, seorang pelakon terlibat dalam kemalangan, dia akan
memberi kesan yang besar kepada production tu. Sebab production tak boleh shoot lagi dah. Nak kena tunggu Betul. dia keluar hospital dulu, apa semua dari production akan rugi. Sebab tu kalau kita Betul. tengok macam di Indonesia, saya ambil contoh lagi sekali, dia orang sangat jaga ni. Dia orang jaga semua bukan sebab dia orang selebriti ataupun kata dia orang ni pelakon popular ke apa nak kena jaga macam golongan kayangan ke apa. Tak. Walaupun kita bukan kayangan, dia orang akan jaga sebab ni aset ni. Kalau kau apa-apa berlaku, kau punya scene banyak lagi ni. Melainkan Habis lah, kena ni lah kan. kau dah habis dah scene kau, lantak lah. Kau nak dia apa, tapi kau tak habis lagi kerja production ni, kau tak boleh. Kena jaga. Kena jaga, kesan, betul. Tentang kesan, memang bagi kesan lah. Terutama berdasarkan perhatian aku, yang banyak menerima kesan adalah kru. Betul. Sebab kerja kru dan juga pelakon yang kita kata macam pelakon pelakon baru, pelakon baru, pelakon ekstra, pelakon veteran, yang kata pendapatan dia orang rendah lah sikit compare dengan pelakon-pelakon yang popular, yang selebriti apa semua. Dia orang tak syuting pun, orang kata income dia orang mungkin kurang sikit kan, tak dapat duit syuting, tapi at the same time dia orang hidup senang pun bukan sebab duit syuting sangat pun. Bukan sebab duit pelakon, sebab dia orang jadi produk, dia orang jadi cakap pada ni lah kan. So dengan bawa branding ini, dia orang dapat menjana income, and then ada business lagi apa semua. So syuting ni macam pergi syuting ni hobi je untuk menjana pendapatan dia orang ataupun sebagai menambah pendapatan. Betul. Ya, sebagai bonus saja kan. Tak syuting pun dia orang. Okey, banyak je kita tengok pelakon-pelakon popular yang selebriti terkenal yang kita tengok dia orang tak adalah berlakon sangat pun. Kadang berlakon lama je tapi kehidupan dia orang stay. Boleh on lagi kan. Masih ada pendapatan lain di samping daripada berlakon. Ya, dan bila bercakap pasal kru dan pelakon-pelakon ekstra, pelakon baru, pelakon veteran macam ni, diorang akan terima kesan yang besar lah sebab yalah hari tu buka sekejap untuk syuting. Mungkin diorang dapat buat dah beberapa projek, dan beberapa projek itu pun tak banyak mana income diorang. Kan income diorang pun tak besar kalau macam ekstra pun. Ekstra pun berlakon, saya ingat saya sehari dibayar 50 ke 100. So bilang hari berapa hari dia orang dapat. Untuk so income dia orang ni tak besar. Bila tak besar, bila ada PKP ni, dia orang ni akan terjejas teruk, termasuk juga pelakon-pelakon baru. Betul. Pelakon-pelakon yang orang kata kalau kata aku ni tak terjejas langsung pun tak juga. Ada juga. Maknanya tapi kita kena tune down cara hidup kita, lifestyle kita kan. Banyak masak kat rumah, dah keluar. Cuba kontrol bajet harian kita sebab kita tak tahu bila boleh buka lagi. So duit yang ada tu kita spend sikit-sikit kan. So boleh lah. Dan macam aku, orang-orang macam aku juga yang tak ada hutang, tak ada rumah besar, tak ada kereta besar, tak ada benda-benda yang ini, so aku tak adalah kesan besar sangat. Melainkan kalau aku ada hutang bank ni lah, hutang rumah tak payah lagi, dengan monetorium yang tak menentu lah, dengan keadaan kita orang pula ni, dia orang kadang-kadang melihat kata pelakon ni banyak duit. Betul. Itu yang biasanya apa pemikiran skeptikal masyarakat bila nampak pelakon keluar TV famous, dia fikir banyak duit lah kan. Ada je, bukan semua, ada je pelakon yang orang kata ni, tapi itu semua depend pada populariti seseorang lah. Lagi popular kau, lagilah kau boleh demand. Sebab orang nak kau, bukan kau nak sangat dia orang. Kan? Dia orang yang nak kau berlakon, kau bayarlah aku berlakon banyak. Yang aku minta. So dia orang ada demand untuk sebab ada permintaan. Yang tak ada permintaan ni, yang untuk lebih pada penawaran ni, itu yang jadi murah tu, lebih banyak penawaran daripada permintaan. Ada juga pelakon-pelakon yang begitu kan. Betul. Okey, jadi sebenarnya kalau kita ikut topik pada malam ni, saya pun setuju jugalah dengan Abang Harun punya pendapat tadi. Sebenarnya bukan side hiburan saja ataupun seni saja yang terkesan. Boleh dikatakan kebanyakan industri, termasuk juga pendidikan,
pun menghadapi dalam norma baru ni menghadapi tekanan yang sangat dahsyat kan, sebab kita ni beralih daripada adat dan juga budaya yang kita dah lalui berpuluh-puluh tahun. Kan, kita kena menjalani kehidupan yang baru. Dunia kita berubah, hidup kita pun jadi berubah kan. Kadang kalau saya tengok kan, waktu-waktu macam ni bukannya orang yang tak ada sumber pendapatan saja yang tertekan, Abang Namron. Orang yang ada gaji tetap saya tengok pun tertekan juga kan. Orang yang orang kata orang berada, orang kluster kayangan pun tertekan juga sebab kita menjalani satu yang baru kan. Benda yang kita tak pernah terfikir terjadi, bila dah jadi macam ni, berubah kehidupan tu, itu yang banyak ni. Dan bila kehidupan ni dah berubah kan, orang-orang yang kurang pendapatan ni lah yang saya tengok sangat-sangat terkesan, sampaikan kes-kes bunuh diri semakin meningkat disebabkan dengan norma yang baru yang sedang kita jalani ni sekarang ni. Jadi kita harap kita dapat kongsikan pada malam ni bersama juga, kalau komen-komen daripada penonton-penonton yang sedang menonton nanti, boleh, kalau mereka boleh kongsikan bersama, kita alu-alukan sekali kan. At least kita dapat kongsikan ni, kita riliskan sedikit tekanan yang sedang kita lalui pada ni. Jadi saya pernah terbaca lah kisah hidup abang, tak tahulah masa bujang ke, tapi waktu tu mula-mula nak masuk industri, abang berkeinginan untuk merompak. Saya ingat lupa juga sama ada abang betul dah merompak ke abang tak jadi merompak lepas tu. Tapi saya ingat masa tu abang dalam zaman struggle kan. Jadi abang berkeinginan untuk merompak kedai tu. Sebab apa? Sebab lapar. Macam yang hari tu abang dah kongsikan abang mencuri dekat kantin IKM tu. Bukan IKM, kan? Bukan IKM Oh, ASK. Dekat ASK yang tu. Bukan dekat IKM tu. Okey, sebab dia IKM dia boarding. So makan apa semua. Dia dah siap makan lah. Dekat ASK lah. Okey. Jadi je yang masa abang abang orang kata berasa nak rompak sangat tu bang. Kenapa masa tu? Dia sebenarnya ini soal survivor. Waktu tu aku baru lepas habis belajar. Habis belajar tak ada kerja lah, dia menganggur lah. Buat kerja juga ada, bukannya menganggur terus duk menganga aja. Tak buat apa-apa kan. Buat teater, tapi kau tahu je lah buat teater tu buat apa sangat dapat time tu kan. Even sekarang pun masih lagi orang buat teater, kita nampak dia orang struggle sampai sekarang lagi. Yang mana masih nak sustain, nak buat teater ni, tak nak tinggalkan bidang ni, masih nak berjuang dalam bidang seni yang dia orang minat tu. Masih ramai buat tapi masih struggle. Struggle. So masa tu aku baru habis belajar, jadi tengah buat job pun aku ambil jadi kru. Buat kru untuk tak ada orang tak panggil orang tak panggil berlakon lagi. Orang tak panggil tak berlakon lagi lah, maknanya tak masuk lagi TV ke filem pun tak berlakon lagi tu. So buat kerja jadi kru, buat lighting kru lah, stage kru lah, kadang-kadang buat personal assistant lah untuk production. Theater punya production, jaga artis lah, jaga bawa kasut dia orang lah, belikan minuman untuk dia orang lah, apa semua, jadi Batman lah. Macam-macam apa-apa kerja yang boleh buat, yang dibayar gaji kita buat. So buatlah kerja-kerja gitu, tapi income pun tak banyak. Satu projek jadi kru mungkinlah 300 dapat, komitmen sebulan kan. So rumah memang tak ada time tu, sewa bilik lah, bilik kecil. Bilik kalau rumah macam rumah kedai tu kan dia ada 3 bilik. So bilik yang paling kecil sekali tu bilik yang macam store lah kita kata kan. So menyewa kat situ murah lah, sewa dalam
Waktu tu Ah, sewa dalam ah, ah. 100 lebih kot. 100 setengah gitu kot. Dia tak mahal sangat sewa rumah apa semua. So untuk survivor, apa aku buat waktu tu Mhm. adalah dengan memasak. Maknanya barang-barang semua beli, peti ais tak ada. Mhm. Rumah tu tak ada peti ais apa semua. So beli barang-barang kering lah. Beli barang-barang kering, apa ikan bilis, beli bawang, beli udang kering, beras, minyak, Ah, ah. ada dapur kecil satu. Kan? So Mhm. masak lah. Nak makan masak. Masak simple-simple lah dengan barang-barang kering Mhm. tu. Kan? Ada satu ketika tu tak ada job langsung. Mhm. Tak ada job, tak ada orang panggil, tak ada job. Jadi macam duit nak makan tu dah tak ada. Dah habis. Barang-barang Mhm. barang-barang Masak kering sendiri ni ya. pun barang-barang kering ni pun semua dah habis. Bawang ke beras Mhm. ke apa satu tak ada, nak masak pun tak boleh. Dah 3-4 hari macam tu Mhm. tak makan. Kat bawah kedai tu ada 7E. Jadi aku macam turun, aku tengok ini kalau aku rompak, tapi aku berdiri depan tu sambil berimajinasi. Aku rompak ni, masuk rompak ambil Habis. duit. Kalau kena tangkap, aku cakap aku nak makan ni, aku tak ada duit kan. Aku cakap gitu, bagi alasan gitu je lah. Curi apa, bukan curi apa, nak curi benda yang untuk makan lah, bukan curi duit pun. So tapi waktu aku turun daripada rumah tu, waktu berdiri kat depan 7E tu, aku sebenarnya aku turun tu aku nak pergi nak pergi cari bantuan lah, bantuan. Cari bantuan. Nak minta ni sebab dah teruk sangat dah tak boleh survive lah, dah tak boleh dead end ni. Aku turun tu aku teringat Uwe. Aku teringat Uwe Haji Sa'ari. Uwe dulu ni waktu aku zaman belajar dia, aku nak buat show apa semua, dia datang support, tengok show, dia komen, dia kritik apa semua, kira macam dia appreciate lah. Dia appreciate kerja aku apa semua. So dia jadi pendorong jugalah pada aku waktu aku, walaupun dia tak mengajar tapi dia support sebagai penonton, sebagai ni. So aku ingat dia pernah cakap kat aku, kau kalau apa-apa kau perlu apa-apa kau cari aku. Cakap gitu. So aku turun rumah tu, duit tambang tu cukup-cukup dalam poket aku pergi ke office dia. Ni lepas aku berhenti sekolah, lama aku tak jumpa dia. Dia datang pun waktu aku study dulu, dia lama lah. Lepas tu aku just pergi je lah. Dia ingat aku lagi ke, dia kenal aku lagi ke, lantak lah. Aku pergi, lepas tu sampai office dia, depan pintu tu ketuk-ketuk, dia buka. Dia buka je pintu tu, aku nampak dia, aku kata, abang kena bagi saya RM50. Macam rompak juga lah. Pergi macam serbu macam tu, minta RM50. Kan? Aku tak makan ni berapa hari dah ni. Kalau aku tak bagi duit kat aku ni, aku pergi rompak. Tapi bukan putih hutang pun. Nak minta duit kat orang ni. Merayu dalam keadaan marah. Bukan marah kat orang tu. Marah dengan keadaan. Marah dengan ujian. Dan itu kita tak terus ada minta bang kesedaran. kan agak rompak juga. Kita tak ada kesedaran. Buka je terus kena. Kita tak tahu tujuan hidup kita. Kita masih lagi rasakan bahawa dunia ini satu benda yang kita tak ada. Kita tak rasakan dunia ini dah macam satu benda yang yang kita kena kejar. Dunia ni, kalau kita tak kejar apa-apa, kita akan tertinggal. So time tu memang ni lah. Tu Uwe pun terus tarik, terus macam kau jangan duduk sini, dia kata, kau jangan buat kerja gila. Dia buka story dia waktu New York. Dia kata, aku dulu kat New York tak ada siapa dia. Kat New York dulu waktu aku belajar, zaman aku belajar filem kat New York dulu, aku buat kerja macam-macam nak cari duit. Aku tahu susahnya macam mana, struggle-nya macam mana nak hidup. Dia kata nak cipta nama. Nak cipta nama. So dia kata dia bagi duit kat aku. Dia kata jangan buat kerja gila lah. Dia kata kau kalau apa-apa kau susah ke apa, kau cari aku. Tapi dia bagi 50 tu. Aku minta 50, dia bagi 50 je lah. Tidak, aku tak minta 500 ke, besar lah sikit. Tapi
Itulah cerita dia. Kan? Lepas tu aku dapat RM50 tu, aku belilah aku punya bekalan untuk sebulan lagi. Kan, dengan telur, dengan ikan bilis, dengan garam, gula, beras, apa semua beli siap-siap. Simpan, settle, okey, baru boleh buat skrip. Dapat jugalah kan. Boleh menulis skrip, boleh lah untuk nak buat teater apa pula. Itu je lah. Ya. Masa tu memang makan untuk abang fikir makan memang untuk terus hidup je kan. Kan. Ya. Jadi ni ada komen-komen daripada ni, ada orang kirim salam, siap kirim salam ni. Ni komen daripada Abang Diham daripada Singapura. Pengalaman peribadi Tok Ayah macam gitu kan. Biasanya jadikan pelakon untuk ada substance, dia kata. Dan juga ni orang kirim salam ni. Brother Andy kita, Abang Andy kirim salam dekat orang Perlis tu. Tapi ada satu pertanyaan daripada saudara Wan Zam Zahidi. Dia tanya sekarang ni tengah interview Abang Namron ke tengah interview Adam sekarang ni? Okey. Kau tanya dia balik. Dia ambil gam cap apa? Senapang ke download? Cerita tentang lakonan-lakonan abang. Saya sangat minat lakonan abang dalam ada dua cerita, satu movie, satu telefilm. Kita cerita yang movie tu. Yang tu memang nampak betul-betul tertekan lah. Nampak betul-betul stres. Yang pertamanya ialah Reda. Kita Reda, abang berlakon dengan akak dengan wife sendiri, kan, bagaimana seorang bapa yang dapat seorang anak yang istimewa, dan pada mulanya dia memang nampak tertekan. Adakah apa yang abang lakonkan tu ada orang kata ilham daripada pengalaman abang sebelum ni kan, waktu muda ke apa ke? Sebab nampak memang tertekan betul bang masa dalam cerita tu. Okey. Ini pasal lakonan kita panggil betul lah macam Cik Diham cakap tadi. Diham kata experience hidup, pengalaman hidup tu memang penting untuk lakonan. Kalau orang tanya aku pun pasal lakonan, orang tanya pasal macam mana nak jadi nak berlakon dengan bagus. So, kau kena lagi banyak life experience. Sebab kau tak boleh belajar pun. Kau pergi kelas, pergi belajar acting, berlakon, hanya belajar teknik. Belajar teknik untuk apa, berdialog, teknik untuk bergerak, bahasa tubuh kau, apa semua, kan, untuk memaknakan dialog lah, apa semua. Itu semua teknik. Semua belajar teknik lakon. Tapi untuk nak dapatkan dia punya ini, kena ada pengalaman hidup lah. Kena range dia tu kena besar. Kau kena lalui semua benda, semua keadaan, semua emotion yang ada dalam life. Sebab itu yang kau akan gunakan. Sebab mana mungkin untuk kau bercinta, bawa watak kan, seorang hero yang bercinta dengan seorang gadis, tapi dia sendiri tak pernah ada pengalaman bercinta. Tak akan mampu dia nak bawa watak itu dengan bagus, dengan elok. Dia akan nampak sebab dia nak ambil dari mana, reference tak ada, dia tak ni. Melainkan kalau dia pergi untuk create a new experience. Create a new experience adalah satu perjalanan di mana kau pergi merasai pengalaman-pengalaman yang kau belum pernah rasai sebelum ni. Sebab tu kalau kita tengok, kita tak payah tengok pelakon lah, kita bercakap soal artis semacam pelukis ke atau penulis lah. Puisi-puisi yang bagus ni lahir daripada penyair, pemuisi-pemuisi yang range kehidupan dia sangat luas.
Dia melalui macam-macam benda yang dia hadapi dalam hidup dia. Suka, duka, kecewa, kan? Ditipu, semua ada. Dia lalui semua benda-benda tu. So, tulisan-tulisan dia bila kita baca, kita dapat rasa, walaupun hanya kata-kata yang kita baca, tapi rasa tu sampai pada diri kita. So, ini penulis. Sebab tu aku tak percaya seorang penulis yang duduk rumah besar, pakai kereta besar, nak menulis cerita tentang kemiskinan. Sebab dia tak melalui benda tu. Macam mana dia nak menulis tentang kemiskinan? Sebab aku sendiri pernah menolak satu tawaran untuk berkolaborasi dengan satu OTT session untuk buat satu cerita yang aku propose sendiri, tapi selepas melalui discussion dengan pihak stesen, dia orang nak cerita itu jadi lebih high end society. So aku cakap aku terpaksa tolak projek tu. Aku cakap aku tak boleh buat sebab high end society tu tak ada dalam kamus aku. Macam mana aku nak bayangkan seorang anak VIP yang jutawan, yang millionaire, kat mana dia orang lepak, apa yang dia orang bualkan. So macam mana aku nak gambarkan dia orang nak hidupkan watak-watak itu, dialog-dialog, sedangkan aku tak kenal dia orang. So berbalik pada tadi adalah create a new experience. Aku boleh buat begitu, tapi aku kena create a new experience. Aku kena merasai kehidupan itu. Untuk aku kena berkawan dengan orang-orang yang high end. Aku kena kaji bahasa tubuh dia orang. Aku kena tengok lenggok dia orang bercakap. Aku kena tengok subjek apa yang dia orang bercakap. So aku kena kenal lebih dekat. Aku kena bawa dia orang dekat dengan aku, baru aku boleh tulis. Tapi masa tak mengizinkan untuk aku buat begitu. Jadi aku terpaksa untuk tolak. So balik pada penulis tadi. Penulis tadi itu maknanya dia boleh juga untuk menulis pasal kemiskinan walaupun dia duduk di rumah besar, kereta besar. Dengan syarat dia harus turun, pergi ke subjek itu. Cuba hidup dalam kemiskinan. Cuba merasai sendiri tak makan 2-3 hari. Baru kau boleh tulis sesuatu yang membagi impact. Orang tengok, orang percaya. Sebab itu realitinya yang kau ambil, yang kau cedok balik untuk kau jadikan dalam karya kau. So pelakon pun sama proses dia. Macam mana kau nak bawa watak sesuatu watak lah. Kau nak bawa apa-apa watak. Tadi kau cakap tertekan. Kalau dia tak pernah tertekan dalam hidup dia, dia tak boleh. Macam mana nak buat tertekan ni bang? Tak boleh lah bang. Cuba buat. Aku jumpa susah nak express kan. Susah kita nak expresskan keadaan tertekan tu macam mana bila kita tak pernah merasai situasi tersebut. Express tu satu. Untuk rasa tak dapat. pun tak ada, macam mana nak express rasa tu. Rasa kat dalam ni pun tak ada sebab tak pernah lalui. Ada juga orang tanya, habis tu bang, kalau nak bawa watak pembunuh takkan nak pergi bunuh orang baru boleh bawa watak pembunuh, baru dapat experience? No, dia bukan sekadar itu, bukan sekadar kita melalui. So kita tengok dia pembunuh, dia seorang pembunuh, tapi kita tengok macam mana dia boleh jadi pembunuh. Dan cuba jalani kehidupan yang macam dia macam lalui. tu, macam dia. Cuma kita tak sampai ke level membunuh. Tapi kita faham kenapa kita sampai ke level untuk membunuh. Itu create a new experience. Kena ada empathy lah dalam diri kita supaya kita ni kan kita boleh nak bawa watak sebegitu. Jadinya bila saya sekarang ni tengok ada banyak kempen sekarang ni untuk mengurangkan bebanan kepada rakyat-rakyat, kepada kawan-kawan kita. Banyak kempen. Ada kempen food bank, ada kempen kibar bendera putih, ada kempen macam-macam kempen lah, kempen anti stress apa semua. Tapi saya lihat bila kempen-kempen tersebut dijalankan, banyak juga pihak yang seolah mempelecehkan dan mempersendakan apa orang kata aktiviti-aktiviti yang kawan-kawan kita sedang buat ni. Jadi apa pandangan abang? Ya? Siapa pihak-pihak tertentu tu siapa? Ada pihak parti politik pun ada, pihak agamawan pun ada, kan?
Contohlah macam yang baru-baru ni. Masyarakat sendiri ada. Masyarakat sendiri pun ada juga. Saya tengok kalau orang komen di media sosial kan, bila somebody tu dia meluahkan perasaan dia nak luahkan perasaan saja. Tapi saya tengok komen-komen friendly dia apa seolah-olah memperkecilkan masalah yang dia tanggung. Itu nak minta pandangan abang. Itu kita kata mentaliti. Kalau kita bercakap pasal society ni adalah mentaliti lah. Mentaliti nak salahkan dia orang pun tak boleh, sebab dia orang memang dibesarkan. Maknanya dari kecil, maknanya dia orang membesar dalam komuniti yang macam tu, akan membentuk dia orang jadi macam tu lah. Akan jadi orang-orang yang rasa macam sebab satu poinnya adalah dia orang tak pernah melalui. Okey. Dia tak pernah lalui kesukaran dalam hidup. Jadi bila dia tengok orang cakap macam tu, dia rasa macam takkanlah, dia rasa macam benda tu macam kau berlebih-lebih lah. Ataupun dia melalui kesusahan. Dia pernah melalui kesusahan tu, tapi kesusahan yang dia lalui tu dia menjadikan dia seorang yang sombong. Walaupun dia dah terlepas, dia mengharungi kesusahan tu, dia menjadi seorang sombong. Jadi dia memandang pula orang lain yang tengah melalui kesukaran itu, dia melihat yang aku boleh, takkan dia orang ni manja je kan. So dia sebab dia tak sebab dia sombong kan? Kalau macam kita kata politician pula, ahli-ahli politik ni pula, kita ahli politik ni tak payah cakap lah, dia orang ada agenda politik kat belakang. Walau apa dia orang buat sekalipun, bagi aku akan mencurigai kebaikan yang dia orang bagi kan, sebab tak pasti. Kita tak pasti dia orang bagi itu ikhlas ke atau ada agenda di sebaliknya. Kadang-kadang agenda ini yang membuatkan kadang-kadang, for example, contoh bantuan baru-baru ni aku ada terbaca dekat media sosial, kat Facebook, pasal bendera putih. Bendera putih. Ada juga yang politician yang mengeluarkan kenyataan tak perlu untuk angkat bendera putih. Kita hanya perlu angkat tangan, doa pada Tuhan. Tak perlu bendera putih. Kat sini sebab ini image politik, bro. Ini image politik yang dia kena pertahankan. Sebab kalau rakyat sampai ke level minta bantuan daripada sekeliling, itu menunjukkan kerajaan memang gagal untuk menangani masalah rakyat. Yang ditanggung oleh rakyat kan. Akan memberi imej yang teruk kepada negara. Dan secara tak langsung, taib itu akan tepek ke muka dia orang. So dia orang kena jaga benda ini. Dia orang tak boleh untuk ni. So dengan menafikan orang untuk bagi pertolongan, maksud kerajaan akan membantu. Kerajaan ada package untuk membantu rakyat-rakyat semua ni yang ada. Jadi janganlah kau orang buat teruk sangatlah. Janganlah kau orang buat teruk, kami ada. Tak payah buat teruk sangat. Kami ada untuk tolong. Tapi masalahnya kita hanya dengar. Kita hanya dengar melalui jumlah-jumlahnya, peruntukan-peruntukannya yang akan diberi. Pelaksanaannya tu, itu masalahnya. Bila? Takkan nak tunggu sampai lagi banyak orang mati. Takkan nak tunggu sampai rakyat Malaysia ni mati kebeluran. Baru nak. Jadi benda ni jadi macam, dia sepatutnya hari ni kau umum, esok lusa dah jalan dah. Dah ada dah yang dapat bantuan. Sebab ini sekarang kita dalam keadaan bencana, darurat, bencana. So dalam keadaan yang macam ni, mana boleh tunggu 2-3 minggu lagi. Betul. Jadi dia kena cepat, benda tu kena cepat. Bila lambat, so kat sini dah mulalah orang akan mula untuk mencurigai. Betul. Dan jadi peluru kepada pihak lawan pula. Akan benda ni. So berbalik pada yang kau cakap tadi, maknanya kita tak perlulah untuk buat benda ni. Maknanya tak perlu. Sekarang lah masanya untuk kau lupakan politik. Betul.
Jangan duk fikir untuk macam mana nak bertahan lagi lepas ni kan. Maknanya kalau kata apa parti kau gagal untuk kali ni sebab masalah kau tak boleh nak handle time ni kan, dan terjadi pula pada masa pemerintahan kau kan, nak tukar tak risau, tukar je lah kan, untuk negara. Sebab kita kena ingat kita berjuang bukan atas nama parti, kita berjuang atas nama negara. Right? Negara itu yang perlu diutamakan daripada kepentingan parti kan. So parti mana-mana yang memerintah pun Malaysia tetap Malaysia. Tetap Malaysia. Betul. So dia tak akan jadi kalau parti lain merintah tiba-tiba dia jadi Bangladesia. Tak ada. Dia tetap juga Malaysia, tetap juga masyarakat yang sama, tetap juga pengundi yang sama yang akan menukar lagi pemerintah di masa yang akan datang. So perform the best, buat yang terbaik untuk rakyat, kembalikan balik keyakinan rakyat. Kalau tak mampu, berundurlah. Bagi orang lain pula untuk handle benda ni, situasi ni. Kadang-kadang kita kena tahu juga bila kita nak stop daripada berlari. Kalau kita terus berlari tanpa kita stop, nanti mati sebab jantung akan pecah. So kita kena tahu bila masa nak kena berhenti. Bagi society pula, bagi aku, masyarakat pula, stop blaming other people kan. So kita ni sebenarnya dalam apa-apalah dalam kehidupan ke, dalam ketuhanan ke, agama ke kan, jaga diri kita. Maknanya kalau kita mati nanti pun Tuhan tak tanya pun cikgu tentang tentang ni, tentang Namrud ni macam mana, tak ada. Dia tanya cikgu je, pasal cikgu je. Dia tak perlu pun untuk pasal kau tak tolong kau Namrud, pasal kau tak tak tolong, pasal kau tak tolong Namrud, tak ada dia tanya. Dan penting juga untuk kita tahu yang kita kena, maknanya konsep kita jaga kita tu lah. Kita jaga kita, maknanya ada juga orang kata jangan kita jaga kita, tak boleh kan. Tuhan jaga kita kan. Kat situ halus sikit lah nak kupas. Macam aku up status tu lah kan. Tuhan akan turun depan kau untuk bagi bantuan kan. Dia bagi bantuan melalui tangan-tangan dia. Ya, betul. Tangan-tangan dia itu adalah tangan makhluk-makhluk yang ada sifat-sifat dia. Ya, betul. Bukan pada makhluk-makhluk yang tak ada sifat dia mungkin tak boleh membantu kita, tapi yang ada sifat-sifat dia akan membantu kita. Inilah tangan-tangan kita. Bila abang menghadapi tekanan kan, stres, terutama kalau bila abang membawa watak yang berat kan, macam mana abang nak neutralizekan balik? Mungkin ada tips-tips yang boleh abang kongsi macam mana nak jadi nak neutralkan diri tu balik kan. Mungkin ada scene-scene yang berat, abang balik rumah, adakah abang terbawa-bawa ataupun abang balik rumah abang dah neutral lah? Dia dalam lakonan ni dia ada peringkat-peringkat. Ada peringkat-peringkat dia. Satu peringkat adalah di mana kita kena berusaha keras untuk mendapatkan watak itu. Berusaha keras untuk mendapatkan, dan kita tak boleh, sebab dia susah nak dapat, nak dapat, jadi kita tak boleh nak lepaskan. Bila kita dapat tu kita pegang, kita carry, kita carry sampai habis lah, sampai habis habis production lah. Bila dah habis barulah kita untuk kita keluar balik. Itu peringkat peringkat di mana kita kata kita nak berlakon dengan jujur. Kita nak berlakon dengan jujur. Untuk dapatkan kejujuran dalam lakonan tu, kita kena jadi watak tu. Kita kena jadi watak tu, dan jangan lepas untuk dapatkan watak tu. Satu peringkat lagi, bila kita ini lama-lama kita dah tahu trik. Kita tak perlu untuk nak terlalu untuk nak masukkan watak tu. Nak into sangat dalam watak tu Into sangat tu. Sebab kadang-kadang bila kita akan bila kita makin dewasa, kita makin mengenali medium kita, dan kita akan
kita tahu lah macam mana Swiss dia untuk kita keluar masuk. Peringkat awal kita tak pandai lagi tu, kita watak tu kita pegang lah. So bahayanya untuk gitu adalah kita kadang-kadang terbawa benda ni sampai ke rumah. Terbawa sampai kalau jadi aku dulu berlaku ada juga benda-benda ni berlaku, benda yang macam aku bawa watak Carlos drama Carlos, aku jadi bapa pada Carlos, bapa yang garang, yang anak, yang cakap kasar dengan anak apa semua. Aku balik rumah kadang-kadang out of nowhere anak aku buat salah ke apa, tiba-tiba aku jadi macam jadi garang semacam. Padahal aku tak macam tu pun. Kan? Anak aku yang kecil waktu tu kecil lah, sekarang dah besar. Dia pun macam terkejut je kan. Bila anak aku terkejut, aku baru mak kenapa aku macam ni. Dia memang orang tak faham bila berlakon, dia akan jadi benda yang macam tu, yang kadang-kadang cuma nak kena pengalaman akan mengajar kita untuk kita kontrol benda ni. Kita kontrol benda ni, yang kita sekarang ni kita masuk watak tu waktu kita nak shoot je. Habis je shoot tu, kita tukar baju tu, kita jadi orang lain lah. Kita jadi diri kita balik. Kita tak bawa balik rumah. So untuk yang macam tak bawa balik rumah tu, kita selamatlah sikit, taklah macam sebelum ni. Tapi bukan bawa maksud yang dulu lagi bagus lah daripada sekarang. Mungkin dulu tu bagus dari aspek katarsis seorang pelakon tu. So dia ada penyucian jiwa dia. Yang lepas ni bila kita main Swiss ni, penyucian jiwa tu tak ada ni sangat. Kuranglah sikit. Kan. Ni ada soalan daripada Abang Diham ni, dia nak tanya sikit. Mengapa dari sudut pandangan abang sendiri, permohonan geran Abang Yue kepada badan itu ditolak? Malahan Abang Yue sendiri sudah berjaya produce filem-filem yang boleh dikatakan tahap global kan. Mungkin ada alasan yang diberikan oleh badan-badan tersebut yang munasabah kepada Abang Yue ataupun kepada yang abang tahu? Saya tak tahu. Maknanya saya tak tahu tentang saya tahu tentang isu ni. Saya pernah up dekat Facebook tentang isu ni. Tapi kalau ditanya pada saya tak tahu. Sebab benda ni patut kena tanya pada Finas dan juga tanya pada Abang Wei sendiri. Sebab saya hanya dengar benda itu sebab dia melintas dekat Facebook. Status Abang Wei tu kan, masuk dalam grup WhatsApp, dan aku yang baca waktu tu mula rasa benda ni yang macam kita macam rasa ni sebab Wei tu kan. So yalah, betul lah. Dia macam mana dan macam mana masyarakat dunia pandang dia, dan kenapa dia nak buat filem tapi tiba-tiba permohonan dia kena reject kan. Tapi isu Abang Wei bukan berdasarkan status dia tu. Isu dia tu surat terbuka, bukan status. Berdasarkan surat terbuka dia tu, dia bukannya marah sebab ditolak. Tak dapat. Dia marah sebab kenapa waktu pitching tu tak tanya kan. Maknanya semua macam okey saya tunjuk good lah. Semua kan. So bagi harapan palsu. So tak payah hipokrit lah kalau kau tak suka dengan cerita dia yang dia pitching, kau tak nak bagi kat dia sebab apa-apa masalah lah yang kita pun tak tahu, masalah antara Finas dengan Abang Wei ke apa kita tak tahu kan. Tak perlulah kau bagi harapan yang macam tu. Kau cakap je lah betul. Abang Wei, kami rasa cerita Abang Wei ni tak boleh jual. Kami rasa cerita Abang Wei ni tak best. Kenapa kau tak cakap gitu awal-awal? Itu kemarahan Abang Wei berdasarkan surat tu. Kalau kita baca, dia marah itu bukan marah pasal orang tak bagi duit kat dia. Okey. Tapi kalau soal kenapa ditolak tu saya tak tahulah. Saya tak tahu. Benda ni kena tanya Wei. Saya tak boleh mengandai-andaikan dan bersangka-sangka. Itu pandangan daripada ni kan, itu kena tanya kepada tuan diri sendiri, tuan badannya sendirilah. Sebaik-baiknya kan, ataupun pada pihak Finas sendiri kan, apakah spek
yang Finas nak untuk apa, untuk geran tu kan. Macam mana nak bagi lulus apa semua kan. Jadi bila kita sebut tentang itulah apa, saya pun dalam friend list pun ramai juga tengok kawan-kawan yang terlibat jadi apa, sebagai kru dalam production, dan ramai juga kawan-kawan yang sekarang ni dah mula membuat produksi kecil mereka sendiri, mereka buat apa, produksi independen. Ini adalah saya lihat ini ada satu perkembangan yang sihat lah dalam industri. Cuma bila tak ada kerja ni, saya nampak mereka-mereka ni yang dulu memang sentiasa ada job, ada projek, dapat projek, jadi kru semua, terpaksa berubah kerjaya kan. Ada yang jual bundle, ada yang jual koleksi, ada yang kalau yang biasa dengan kamera mungkin dia akan jadi fotografer sambilan, tapi nak jadi fotografer pun sekarang SOP tak boleh lagi. Jadi inilah yang jadi orang kata sekarang ni banyak yang tak boleh daripada yang boleh. Jadi apa nasihat abang lah untuk kita maintain terutamanya kesihatan mental supaya kita boleh terus menghadapi cabaran sepanjang PKP ni. Okey, menyentuh soal kru apa semua tadi, kita bincang juga pasal dia orang sekarang terjejas sumber pendapatan dia orang apa semua. Saya petang tadi Q telefon, Q Haidar. Q Haidar ada telefon, dia ajak saya dengan berapa lagi pelakon, berapa lagi pelakon-pelakon lain untuk bergabung tenaga untuk mencari alternatif untuk membantu masyarakat lah. Masyarakat atau society yang terjejas, rakyat yang terjejas. Jadi kami itulah daripada Q, sebab Q kata tadi, dia kata abang saya tak tahan abang, saya tengok kawan-kawan saya yang saya kenal pelakon lah, ada kru-kru yang kenal yang kena keluar rumah, kena keluar rumah sebab tak mampu untuk bayar duit sewa. Nak balik kampung tak boleh sebab PKP, tak tahu nak pergi mana. Rumah dah nak kena keluar. So dia benda ni serius lah. Benda ni serius yang berlaku. Dan kalau kita tengok pun ramai juga filmmaker yang ada, yang the real filmmaker meluahkan rasa-rasa tak senang dan tak puas hati dia orang dekat Facebook. Kalau orang tengok Manu Kasim lah, ramai lagi lah kan. Dia orang mula dah bersuara kan, untuk sebenarnya dia orang bersuara ni bukannya untuk kepentingan dia orang sendiri. Ya, betul. Kalau aku bersuara pun bukan untuk kepentingan aku. Banyak lagi mulut-mulut dekat luar sana yang tak makan, yang tak ada tempat tinggal apa semua, yang kena keluar kan. So kita ambil inisiatif ni untuk tolong apa yang kita mampu tolong lah. Kita akan jumpa lah dalam masa terdekat ni, insyaAllah. Kita akan cuba juga sama-sama membantu. Bukan saja di kalangan pekerja-pekerja industri, kita target kita lebih luas lah. Maknanya selagi kita mampu, maknanya siapa-siapa aja yang terjejas, kita akan cuba cari bantuan lah untuk dia orang. Tapi benda ni maknanya bukannya esok dah boleh, janganlah pula esok dah. Kita akan meeting dulu, Q duduk tengah panggil lagi, tengah kumpul lagi kumpul orang lagi dulu yang pelakon-pelakon yang nak sama-sama join dengan kita lah untuk buat mission ni. And then untuk menjawab isu stres tadi tu, maknanya sama juga aku katakan bahawa stres ini bukan hanya di kalangan pekerja industri hiburan. Stres ni berlaku pada semua orang juga. Aku banyak aja dapat bukan banyak lah, ada lah nak kata banyak bohong lah pula kan. Ada orang hantar private message PM kan, cerita masalahnya kan. Ada juga hari tu aku share satu dalam live tentang surat yang luahan rasa seorang
suri rumah ni pada aku tentang suami hilang kerja, tak ada kerja ni apa semua. Sakit Terus lagi kan. Berkongsi ini dan aku pun bercakap, kita kalau kita tak boleh tolong, kita tolong dengar pun dah cukup kadang-kadang. Betul. Ini orang tak faham kadang-kadang. Aku pun tak ada duit, macam mana nak tolong? Dia main lah, jom dia lari sini. Padahal orang tu mungkin nak jumpa tu nak bercakap je, nak sembang, tak nak minta duit pun walaupun dia tak ada duit. Dia pun tahu kita pun tak ada duit. Dia pun tak tahu, betul tu. Dia datang tu nak cari orang nak bercakap. Member aku tadi aku tanya WhatsApp, tanya apa khabar? Dia kata sihat. Aku tanya apa khabar? Sihat. Baru keluar hospital dia kata. Dia kena vertigo dia kena masuk hospital kena vertigo. Vertigo ni kalau kau nak tahu, vertigo ni datangnya daripada depression. Ya, betul. Isteri saya menghadapi. Orang yang ada depression dia akan kena vertigo. Walaupun dia kata vertigo, aku tahu sebenarnya dia depressed. Ya. Jadi sebab depressed dia jadi vertigo. Walaupun dia tak cakap dia depressed, dia cakap dia vertigo. Aku fahamlah. Bahawa sebab dia perlu untuk bercakap. Bila aku offer dia kena esok kau free ni lah. Dia duduk pun tak jauh dalam kejiranan yang sama. Baiklah ni baiklah dah sembang-sembang. Dia pun cepat okey esok jumpa. Dia pun nak kadang-kadang dia pun segan nak pergi cerita masalah kat orang. Nak sembang, nak bercerita kadang-kadang dia orang segan nak ni, kadang-kadang dia orang takut. Takut nanti bila aku pergi cerita kat orang, nanti dia pergi cerita hantau tak ni Zainal tu hang tengok dia macam tu tapi duit tak ada. Minta kat aku tu hari tu belagak sangat dia mempui kat dia. So ini hati kita. Kalau kita lupa hati kita ni, seketul hati ni kalau busuk dia, kalau seketul daging ni kalau busuk dia habis hidup hang. Hang kena jaga hati hang tu supaya dia tak busuk. Supaya dia sentiasa bersih. Hati tu, dengan hati yang bersih lah, barulah benda-benda ni tak berlaku. Bukan dengan solat. Orang tu salah tu. Hampirlah solat jangan tinggal. Solat ambil wuduk lah apa. Solat itu kalau hati hang tak bersih, hang boleh solat je. Tapi perangai hang tak berubah pun. Ya, betul. Aku benda ni kita tengok, kita observe, kita tengok dengan mata kita, bukannya kita dengar cakap orang. Kita tengok, kita dengar sendiri orang-orang yang bangga dengan sembahyang dia. Bangga dengan ibadat dia. Aku sembahyang tak tinggal cerita tentang pergi masjid lah. Tapi bila kita duduk sembang dia buka mulut yang aku bengang betul lah dengan dia tu. Dia dah mula nak bercerita-cerita pasal orang. Dah mula untuk bercakap dia cepat marah. Keluar masjid keluar masjid je tu tiba-tiba terus jadi mengamuk lah, ada nak bertumbuk lah, kereta kena keluar mengamuk bersilat pun marah juga kan. Tabak tak ada, reda tak ada. Itu aku kata solat tu tak mampu mengubah hang untuk jadi baik pun kalau hati tu masih belum dibersihkan. Macam mana nak dapat hati yang bersih? Hati yang bersih itu bermula dengan la haula wala quwata illa billah al-azim. Itu tiada daya upaya kita melainkan dengan kehendak Allah. Tak ada upaya. Ya Allah salam, ya Allah fala. Apa kita jawab? La haula wala quwata illa billah al-azim. Ya Allah salam apa maksud dia? Marilah kita mengerjakan sembahyang, solat. Marilah kita menuju kejayaan. Tu kejayaan kat situ, apa kita jawab? Tak ada daya upaya kita melainkan dengan kehendak Allah. Tapi kita ikut ke tak? Kita sebut tak mulut. Tapi kita masih lagi duk merasa keakuan. Ya. Adakah keredaan itu sangat penting? Reda daripada diri kita bang. Untuk mendapatkan apa ni? Tapi itulah aku cakap, nak dapat reda ni bukan senang. Tapi dia senang je nak dapat reda ni.
Senang je nak dapat redha ni, tapi susah bagi orang yang rasa benda tu susah. Senang je nak dapat redha ni. Bila hang ada kesedaran bahawa yang balik pada tadi ya. Setiap gerak diam hang tu kerana Allah. Kerana Allah. Hang tak boleh bergerak, hang tak boleh melihat, hang tak boleh mendengar, hang tak boleh berjalan, hang tak boleh merasa. Kalau Allah Kalau tak bukan berkehendak, kalau bukan dia bagi kan. dia bagi. Kalau bukan kehendak dia berkehendak untuk kita buat live hari ni. Kita live. Kalau dia tak berkehendak, dia bagi asbab dia. Aku ada hal kan tiba-tiba live ni tak dapat live dengan hang. Sebab Allah berkehendak aku live dengan hang, aku ada lah live dengan hang malam ni. Betul? Sama juga dengan diri, tapi itulah aku kata hati tu kena ni, keakuan tu hang kena padam dulu nak dapat redha ni, hang kena buang aku dulu. Sebab tu aku cakap tu sombong itu datang bukan hanya sekadar dengan harta kekayaan. Amal ibadat hang pun hang boleh jadi sombong. Ibadat betul, ilmu pun boleh jadi sombong. Hang sombong, hang rasa tu hang solat. Aku cakap pasal solat lah. Kan nanti ada orang tuduh aku tak solat pula, dia pilih. Sudah. Aku solat. Kan bukan aku solat tak tinggal. Aku cakap tu. Tapi aku tak perlu. Nanti ada pula nanti ada pula. Aku solat dah. Aku solat. Tunjuk. Ambil kena gambar. live. Pakai baju apa, pakai kopiah, pakai ni apa nak tunjuk orang. Kata aku solat. Aku tak perlu cerita pun. Kerana aku tak jawab pun. Ya. Betul. Orang tanya abang yang solat. Sebab solat tu bagi aku adalah antara aku dengan Allah. Tak ada kaitan dengan hang. Buat apa hang nak tahu. Kalau aku cerita kat hang, maknanya batal lah solat aku. Iyalah. Rugi sia-sia lah apa yang kita buat. Kan? Aku mengharapkan hang tengok aku solat, hang percaya aku solat, hang tak percaya aku solat, aku susah hati. Aku kena buktikan pada hang kata aku solat. Hang nak angkat tangan Allah, hang nak angkat tangan tu, hang ingat hang ada daya ke? Ada upaya ke nak angkat tangan hang tu? Kalau Allah tak berkehendak hang untuk angkat. Benda ni. Benda ni. Sebab tu hati tu susah sikit nak ni sebab benda ni. Sebab dia duk merasa dia yang solat. Sedangkan niat dia sebelum solat tu adalah apa? Kerana Allah Ta'ala. Sahaja. Aku solat fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah tu dia duk faham apa? Untuk. Aku solat ni untuk Allah kerana Allah tu nak bagi kat Allah. Bukan nak bagi orang tengok. Bukan solat kita pun. Ya, betul. Solat tu untuk kita, bukannya untuk nak bagi kat Allah. Itu kat situ. Dia duk merasa aku. Aku. Sahaja aku. Sahaja tu apa pula? Dia orang suruh aku cakap Arab pula. Cakap Melayu tu. Melayu. Kita Melayu, kita cakap Melayu je lah. Makna dia sama aja. So sahaja tu apa? Sahaja tu tak ada daya. Sahaja bukan dengan hang. Hang tak rasa hang pun. Sebab hang tahu bahawa aku boleh solat ni, aku boleh angkat takbir ni sebab Allah berkehendak. Allah bagi. Untuk aku boleh solat hari ni. Itu nak kena ada. Jangan duk merasa kita duk buat semua benda. Tak cukup kita duk rasa kita lah buat ni, kita lah buat tu, kita lah buat macam-macam benda kita duk buat. Aku terror bawa kereta, aku terror apa jaga mesin, aku ni lah yang terbaik ni. Duk fikir aku terror buat filem. Aku menang anugerah buat filem. Aku terror kan. Duk pegang kat situ duk aku tu bila datang redha. Kesedaran tu dia kecil je benda ni. Betul. Masalahnya bila kita buat tanpa kesedaran, kita ikut-ikut. Kita kena tahu nak letak kat mana kan. Mak nenek moyang tok nenek kita, mak kita semayang macam tu, kita ikut, kita buat. Macam mana dia buat. Faham tak faham, ada kesedaran tak ada kesedaran tak apa, buat saja.
Tuhan terima. Betul ke lagu tu? Ini yang cakap soal hati ni. Ilmu tauhid ni untuk hati. Hati dulu, hati tu yang kena. Nabi berdakwah ni dia tak terus pergi hukum dulu. Dia pergi ke tauhid dulu. Dia tauhid dulu, bersihkan hati dulu, baru agama boleh masuk. Baru Islam tu boleh masuk. Kalau tak, Islam tu duduk pada nama. Nama Islam. Nama apa yang kita lakukan Islam tu sia-sia lah. Nama je agama Islam, tapi Islam tak ada pun dalam hati. Itu benda-benda gitu. Aku cakap lagu ni orang kata aku gila. Tapi tak salah sebab apa? Sebab depa dah terbiasa. Depa ada di jalan. Dah jadi budaya kan. Dia jalan agama dia betul je tu. Agama lah ni dah jadi budaya. Ikut-ikutan. Nah, aku cakap pasal agama nenek moyang ni. Rugilah depa yang duk ikut agama nenek moyang ni, tak gunakan akal fikiran depa. Orang bagi akal ni berapa banyak. Disebut akal dalam Quran ni. Pasal menggunakan akal. So, kalau kita tak guna akal, kita duk ikutlah. Jadilah kita orang-orang yang bodoh. Duk ikut tanpa ada kesedaran, tanpa kefahaman. Bila kita bercakap soal ilmu mengenal Allah ni, orang kata sesat. Sudah. Saya nama saya tak padam kat balai lagi bang. Orang makrifat ni tak solat. Kan. Kita tanya dia mana hang tahu. Ada member saya cakap. Member cakap dia macam cerita hantu lah. Pernah nampak hantu? Tak pernah. Tapi kawan saya pernah nampak. Tok saya pernah nampak. Zaman Jepun tu. Dia cerita lagu tu kan. Ya, betul. Hang tak nampak. Lepas tu hang kata orang makrifat ni tak solat. Tak orang solat. Makrifat ni tak tinggal solat. Ya, sungguh. Bila hang mengenal, barulah keredaan tu ada dalam diri hang. Ada. Hang sedap bahawa ini semua kehidupan di dunia ni hanya senda gurau. Tak bagi kesan apa pun dekat hang. Sebab hang tahu Allah yang meletakkan hang. Di mana? Bergantung penuh pada dia. Ada disebut dalam ayat. Bergantung penuh pada Allah ni. Hang nak kata apa? Ada orang argue dengan aku, cikgu. Dia kata, kita kena usaha. Allah bagi kita anggota apa semua, tubuh badan. Kita kena usaha. Tak usaha, Allah tak bagi. Aku cerita pasal Imam Syafi'i dengan Imam Maliki punya cerita. Imam Maliki ni dia mazhab Imam Malik. Imam Malik ni mazhab Maliki lah. Imam Maliki. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni anak murid pada Imam Hanafi. Anak murid kepada Imam Malik. Jadi Imam Malik dengan Imam Syafi'i punya story. Aku dengar cerita dari ustaz juga, bukan ni. Ni aku dengar ustaz tu cerita, tapi kefahaman aku tu lain lah. Apa yang ustaz tu nak cerita, mungkin lain, mungkin ya, tak tahu. Tapi cerita tu adalah mengatakan argumen ni antara anak murid dan guru. Bila Imam Malik kata, Allah boleh bagi kita rezeki tanpa kita usaha. Jadi Imam Syafi'i, imam kita lah untuk ahli sunnah. Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. So Imam Syafi'i kata, dia kata, kalau kita tak usaha, Allah tak bagi. Itu pegangan Imam Syafi'i lah, mengikut Imam Syafi'i pegang macam tu lah. Kita pegang macam tu lah, kebanyakan kita pegang itu. Tuhan tak bagi, kita kena usaha. Jadi Imam Syafi'i ni pun keluarlah daripada madrasah, pergilah ke kebun anggur. Pergi bekerja dekat kebun anggur sebab depa argue tu sebab ni nak makan anggur. Makan anggur. So pergilah bekerja, dapatlah upah. Lepas habis petang tu dapat upah sebakul buah anggur. Jadi Imam Syafi'i pun baliklah nak membuktikan pada guru dia, Imam Malik. Dia panggil, guruku. Tengok ni.
kerana aku berusaha, Allah telah bagi rezeki. Kita dapat makan buah anggur hari ni. Di jamu. Imam Malik pun sambil ambil kan sebiji buah anggur tu masuk dalam mulut dia. Kan dia kata, hang tengok. Aku tak usah pun rezeki main masuk mulut. Main juga kan. Hang yang kena buat kerja. So moral of the story is hang tak usah pun Allah bagi. Sebab Allah lah yang menggerakkan setiap sesuatu yang baru. Makhluk lah. Menggerakkan makhluk. Dia yang menggerakkan matahari, bulan, bumi, seluruh alam ni. Termasuklah kita. Sebab tu dia minta supaya kita bergantung penuh pada dia. Jangan duk berasa kita ni ada upaya, ada kekuatan, pandai, cerdik, kuat, sihat. Jangan duk rasa benda tu semua. Sebab semua tu adalah kehendak dia. Jadi kalau hang pergi, Tuhan redha. Bila hang redha, barulah Allah akan sayang hang tak ada masalah, hang tak stres, hang bagilah cubaan macam mana pun, hang relax aja. Hang boleh hang tak ada ni lah. Hang tak ada benda melainkan benda tu melainkan dengan kehendak dia juga, melainkan kalau lah ada orang mai cari pasal dengan hang, takkanlah orang mai katok kepala hang kata tak apalah katok hang lagi. Kan? So hang kena lah tahankan diri. Janganlah bagi je kan, jangan tadah je kan. Kat orang lima lipat tak apalah, hang katok kepala dia pun tak apa. Dia redha kan. Redha tu dia dengan Tuhan. Dia redha dia dengan Tuhan bagi apa kat dia, dia tak ada masalah. Dia okey. Dia jalan terus dia. Tapi kalau sama-sama manusia ni belum minan nas ni, tak boleh katok-katok kepala ni, aku tahankan diri lah. Iyalah, betul lah. Sama ada mempertahankan ataupun kita balas balik, itu je. Kan? Ayalah memtahan. Sifir dia bola, tu je. Tengok bola dah cikgu. Bola. Pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Menyerang. Okey. Jadi apa Abang Ron? Saya sebenarnya saya suka sangat bercampur gaul dengan generasi yang lebih muda dari saya. Bukan sebab saya takut tua ke, bukan ni. Tapi pada saya generasi muda ni adalah pelapis kita. Satu masa kita dah tak daya, kita dah tak ada. Mereka ni lah yang akan terus membawa apa yang kita dah mulakan sekarang. Dan juga mereka juga akan exaggerate kan idea-idea yang sekarang ni yang sedang kita buat kan. Mereka akan luaskan lagi ruang lingkup yang daripada asal yang kata ni. Jadi macam mana dengan abang? Adakah abang sentiasa bersama dengan mereka bagi panduan ke ataupun bagi kata pedoman kepada generasi-generasi yang lebih muda daripada abang? Bagi saya generasi muda ni dia orang lah yang menentukan hala tuju negara. Tak kira lah apa-apa, kesenian ke, hiburan ke, industri ke, perniagaan ke, politik ke, apa benda kejaya dalam dunia ni, orang muda lah. Dunia ini dibina oleh orang muda. Bukan oleh orang tua. Semua orang muda yang membangun. Jadi tanggungjawab orang muda ni besar, sebab kita tahu orang muda ni dia datang dengan penuh semangat, dengan semangat membara. Kita pernah muda, kita tahu macam mana perasaan orang muda ni. Jadi semangat juang sangat kuat, sangat kental, sangat usaha dia pun sangat ni. Dan atas kepercayaan itu juga aku kata let it be. Let it be. Maksudnya dia orang akan jadi sesuatu. Kita kadang-kadang kita tak perlu pun untuk membentuk-bentuk dia orang. Sebab dia orang sebab kadang-kadang aku malas untuk nak campur sangat dengan ini, sebab bagi aku tak nak mempengaruhi. Aku tak nak mempengaruhi kerja. Kalau aku pergi pun aku lebih tengok apa yang kau boleh bagi, bukan apa yang kau patut buat. So sebab bagi aku sangat menghargai
karya-karya anak muda. Sebab macam aku kata tadi lah, anak muda ajalah yang akan membentuk dunia kita, negara kita. Dan kalau kau tanya dari soal membantu tu, membantu dari sudut kalau dia orang datang nak bertanya kan. Tapi aku tengok jugalah kesungguhannya, sebab orang yang bertanya ni banyak. Ada yang betul-betul nak buat dan menunjukkan kesungguhan, harus membuktikan dulu. InsyaAllah aku akan tolong. Aku tak boleh tolong kau kalau kau tak bergerak sendiri. Contoh aku ingat ada dulu waktu awal-awal buat channel YouTube, ada minta tolong untuk baru buat channel YouTube, boleh tak abang jadi guest untuk saya kan. Promo ke apa kan. Saya nak tarik ni. Aku cakap kau buat dulu. Dia belum dia belum buat lagi. Oh, belum buat lagi. Dia dah propose. Dia dah buat channel. Tapi nanti bila saya dah buat, boleh tak abang jadi guest untuk dia punya first entry dia dekat YouTube. Aku cakap kat dia, kau buat dulu dia. Kau buat dulu kan. Kau buat dulu, aku bagilah syarat-syarat dia. Kan, kau kena buat berapa video seminggu, tak boleh berhenti selama berapa lama. Kan. Selepas tu baru kau call aku. Kan. Kat situ, itu ujian lah. Yelah, betul lah. Kita nak tengok effort dia sejauh mana lah kan. Kalau orang yang betul-betul dia cakap dia minat, dia nak buat benda ni, contoh berlakon, dia minat nak berlakon, nak jadi filmmaker, nak ni, kau kena buktikan dulu. Kau tak boleh datang dengan kosong, saya minat tapi pernah berlakon, tak pernah lagi. Kan? Benda. Tapi saya harap abang lah ambil saya berlakon. Kan? Bolehlah saya belajar. Kan? Bolehlah saya berlakon dengan abang. Director dia bukannya acting coach. Orang salah faham. Orang ingat kata director betul. Banyak lagi kerja lain dia nak buat. Ya, betul. Dia mengarah filem tu, dia bukannya nak jadi acting coach, nak coaching pelakon ni, nak ajak pelakon dia berlakon. Dia banyak benda lagi lah dia nak fikir. Kan? Gambar dia macam mana, cerita dia lagu mana, banyak benda duk berselirat-selirat, semua orang cari dia. Kan, semua orang ni cari dia ni, tanya ni okey tak baju ni bang, macam mana ni frame ni macam mana bos, okey tak framing apa, banyak benda. Kan? Dia tak boleh nak duduk untuk nak train. Sebab tu kalau aku buat projek-projek filem independent ke, short film ke, mainstream ke, aku stay cari aktor. Walaupun aku mengajak lakonan, tapi aku tetap cari aktor. Sebab dia tak akan ganggu aku untuk waktu aku buat kerja. So boleh lebih fokus lah. So aku advise depa pergi belajar. Kita ada banyak sekolah-sekolah yang ajak filem, yang ajak teater, ajak lakonan, apa semua, ada banyak. Antaranya akan tutup 2 Julai ni. 2 Julai ni Aswara pengambilan untuk diploma ya, betul. dalam semua bidang. Ada seni muzik ke, filem ke, penulisan dan filem ke, teater ke, tari ke. Kau pilihlah apa kau punya minat. Kalau nak berlakon, aku nasihatkan pergilah ke teater. Jangan pergi filem TV, sebab filem TV depa tak ajak sangat, tak tekan sangat aspek lakonan. Lakonan lebih ditekankan dalam fakulti teater. Kan? Pergi ke www.aswara.edu.my. Iklan kita kasih on. Betul. Sebab platform dah ada. Pergi mohon masuk belajar. Kalau betul yang banyak jadi pelakon. Tak boleh lah bang, nak pergi belajar nanti duit tak ada. Macam mana nak belajar duit tak ada. So tak payahlah, buatlah benda lain. Kan? Sebab nak belajar bukannya benda senang. Tu baru nak belajar teater. Nak belajar ketuhanan lagi dah payah. Lagi lah susah nak pi. So kena belajar lah. Kat situ kesungguhan tu yang penting. Kesungguhan untuk hang buat sesuatu, untuk hang buktikan sesuatu yang hang boleh buat. Kalau dari awal hang minta disuap, sampai sudah pun hang takat tu saja, hang tak boleh pi pun. Nanti hang rasa struggle sikit je, hang berhenti lah, tukar buat benda lain. Takut kita punya diri tu drop kalau kita bersikap macam tu kan. Mudah drop. Contoh macam budak Han tu. Dia minta dia aku support dia sebab nampak dia punya kesungguhan. Struggle dia sekarang ni dengan tak makan, tak ni apa semua sebab
nak kejar impian dia. Orang macam Ya, tu aku betul. tolong lah. Mm-mm. Kan? Kita nampak effort dia memang ada. Kan? Cuma masa yang menentukan. InsyaAllah kita doakanlah kepada Han kita. Saudara Han, dia ada komen tadi tu. Dia kata hadir, dia kata sedang menonton. Kita doakan dia supaya dia berjaya mencapai apa yang dikejarkan selama ni. Sampai tak makan bang Dia hidup sementara. Kita bercakap soal sementara lah. Sementara kita tahu bahawa hidup kita ni hanya sementara. Dunia ini juga sementara. Kesusahan juga adalah sementara. Ya. Pada orang yang tengah susah sekarang ni, tak kira lah struggle sebab PKP ke, struggle sebab mengejar impian ke, apa-apa struggle pun. Ingatlah bahawa kesengsaraan, kesusahan itu hanyalah sementara. Harapan jangan hilang. Kena ada cahaya dekat ujung tu. Jangan biar padam. Biar terus menyala cahaya tu. Kita jalan menuju ke cahaya tu. Padam cahaya tu habis. Jadi harapan, hope itu penting. Harapan, kena ada harapan. Bila tak ada harapan, bila kelam je, jalan di depan dah nampak kelam, itulah orang bunuh diri. Kalau nak tahu puncak orang bunuh diri, sebab tu bukannya kerana susah juga, kadang-kadang kerana populariti. Macam pelakon tu, apa nama pelakon Robbie Williams. Joker tu. Robbie Williams dia kecewa sebab lain. Kecewa selepas dia tak. Robbie Williams adalah satu kisah yang menarik kalau aku nak kongsi. Boleh kita boleh kongsi. Dia seorang pelakon komedi. Dia memang boleh bawa semua watak, tapi dia juga terkenal sebagai pelakon komedi. Pelakon filem-filem komedi. Tapi dia seorang pengidap tekanan jiwa yang agak kronik. Agak tu, ya betul. Dia menggunakan lakonan sebagai medicine. Escapism dia. Sebagai medicine, sebagai terapi. Medicine dia sebagai terapi. Bila dia berlakon, dia release lah. Dia dapat rasa alive balik. Tapi bila dia tak berlakon, dia jadi murung. Okay? Jadi bila dia berlakon, dia alive balik. Ada orang macam tu. Aku dulu macam tu bro. Aku tak malu aku dulu macam tu. Bila aku nak buat sesuatu dulu, aku nak buat teater lepas satu projek. Aku nak create sebab itu buatkan aku alive. Aku rasa hidup. Bila setiap kali aku mengarah ke teater aku keluar ke, aku rasa tapi lepas tu aku murung balik. Kemurungan. Aku lalui juga kemurungan. So aku sebagai terapi. Dan Robin Williams pun macam tu. So dia punya tu sebab masa dia dah habis. So sampai satu peringkat pelakon ni dia macam ni, dia macam tebu juga. Sampai satu peringkat nanti lama-lama nanti orang dah tak panggil hang dah. Awal dah kali lapis baru pula ni ni. Makin lama dah makin. So sebab dia tak boleh berlakon tu, dia bunuh diri. Sebab dia tak dapat nak buat terapi tu, dia tak dapat untuk nak keluar daripada kemurungan tu sebab dah tak ada berlakon. Jadi kemurungan tu makin menekan dia. So macam tu apa nama tu pelakon Batman tu. Sebab tekanan dari sudut populariti. Dia naik dengan berkejut, nama yang besar, dia tak dapat nak handle. Culture shock lah. Tak dapat nak handle pun dia boleh menjadi murung. Dia tertekan. Jadi kemurungan ni banyak lagi. Kadang-kadang dengan sekarang pun ramai orang murung. Murung sebab tak ada pekerjaan, murung sebab tak ada pendapatan, murung sebab kesukaran hidup. Kemurungan ini. Jadi kita Jadi harapan tak boleh habis. Harapan tak boleh habis. Bila dia tengok kat depan, dia tak nampak apa lagi dah. Dah gelap dah. Tak tahu arah tuju ke mana dah kan? Tak nampak jalan dah, tengok tak nampak apa dah kan. Dia dah kelam, orang utara kata kelam punca. Dia dah kelam punca dah, cari punca tak jumpa dah. Nak keluar pun tak boleh, nak ni tak boleh. Sampai tu bila dia dah makin mendesak, orang murung atau depres ni satu rasa menekan yang sangat sakit. Kau tak boleh tidur, kau nak tidur tak boleh. Otak kau berjalan. Macam-macam masalah, dan sakit ni hang tak nampak pada fizikal. Betul. Aku share dalam video aku kat YouTube tu tentang stres ni, tentang kemurungan atau depression. Kenapa orang depression ni dia luka-lukakan badan dia?
Kan? Kenapa orang murung ni dia buat benda-benda menyakitkan diri dia. Bakar dengan rokok lah, dia toreh badan dia lah, dia hantuk kepala dia lah. Sebab dia transfer je kau. Dia transfer sakit emosi engkau yang kat tu dalam emosi, yes, mental dia tu. ke fizikal. Bila kau sakit fizikal, automatically kau dah lupa benda ni sebab otak hang sibuk duk connect dengan kesakitan luka hang. Betul? Kan, kesakitan fizikal hang tu. Itu membuatkan kenapa dia orang cenderung untuk nak elakkan dia orang ni, dia orang boleh bersembang je. Boleh cakap, boleh luahkan rasa ni. Orang yang mendengar pula, janganlah pula nak bagi nasihat macam-macam. Hang kena ni semayang. Hang kena Tuhan, hang kena ni. Hang tak semayang ni. Ayat-ayat buat gitu tak akan membantu mereka je tu. Tak akan membantu. Tak akan berubah, mereka tak akan berubah. Mereka tahu. Hampa cakap seolah-olah orang yang tengah murung ni seperti mereka ni tak tahu. Tak tahu apa-apa. Mereka ni tak ingat Tuhan. Seperti mereka ni tak semayang. Hang duk bagi nasihat semayang lah banyak sikit kan. Tambahkan lagi lah semayang tengah malam, berdoa dengan Tuhan. Hang ingat mereka tak buat ke? Mereka dah buat semua benda tu tapi tak hilang. Sebab tu kita jangan nak gelak-gelak kat orang bila orang depressed ke apa, kita nak main-main sebab benda ni tak bantu. Hampa jangan buat main-main kemurungan depressed ni boleh bunuh diri. Di luar kesedaran mereka pun buat benda tu sebab mereka sakit sangat. Hampa kalau hampa sakit sangat pun hampa minta matilah. Tak payah kata sakit emosi. Sakit fizikal pula hampa dah putus harapan, hampa minta kata bunuh sajalah saya kan. Betul. Duk cakap tak ada iman hang ni, tak ada iman, sebab itulah hang. Itu yang saya cakap tadi bang, bila setengah netizen mereka menyuarakan di wall media sosial mereka, itulah saya perasan komen-komen yang macam abang cakap itulah kan, nampak macam menasihati tapi sebenarnya mereka dengan komen-komen yang sebegitu menambahkan lagi kesengsaraan yang sedang mereka hadapi ni, orang-orang yang menanggung ni hadapi kan. Jadi no use kita buat macam tu kan. Kenapa kita tak buka peluang untuk mereka, untuk kita untuk mereka menjalankan satu aktiviti yang boleh, orang kata macam abang cakap tadi lah, transferkan dia punya kesakitan tu kepada aktiviti-aktiviti yang lebih sihat berbanding dengan mereka mencederakan diri sendiri. Aku tak pastilah Kementerian Kesihatan ada buat kaunseling untuk ni kaunseling untuk orang yang menghadapi bencana ni. Aku tak pasti. Kalau tak ada, aku rasa dia kalau di Pahang ada lah di Pahang. Dekat Pahang ada. Tadi baru saya tengok FB salah seorang esko daripada negeri Pahang, dia sharekan, memang ada iklan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okay. Maksud aku kat sini adalah dia harus berkala dan sustain lah, dia kena sustain lah benda tu kan. Dan serata. Maknanya kau tak boleh lah dekat ini je ada. Maknanya seluruh Malaysia ada. Maknanya kita tak perlu lagi untuk tunggu depa. Kita pergi cari. Pergi cari. Ya betul. Kita pergi cari. Kita carilah buatlah pondok-pondok kecil ke dewan apa-apa, dewan masyarakat ke apa ke kat kampung ke kat perumahan ke apa ke. Jadikan satu sebagai pusat kaunseling. Untuk orang yang tertekan ke apa, ada tempat untuk orang berkongsi cerita kan. Ya betul. Aku rasa benda ni Kementerian Kesihatan kena tengok sebab kesihatan mental bukan benda kecil. Dan dalam keadaan dunia hari ni tak pandemik pun ramai orang sakit mental. Betul. Jadi tambah dengan ada benda ni, aku rasa benda ni patut kena gerak segera patutnya. Okey bang, kita dah sejam setengah bersiaran dan kita akan
sekejap lagi lah kita akan akhiri. Abang ada apa-apa rumusan untuk sesi pada kali ini? Ataupun ada kata-kata terakhir untuk disampaikan kepada rakan-rakan yang sedang menonton, kepada pengikut follower abang? Aku rasa apa yang aku kalau kata-kata terakhir aku untuk benda ni adalah mungkin aku dah cakap tadi, aku ulang balik lagi sekali lah. Kita sebagai ahli masyarakat, kita kena jaga ahli masyarakat yang lain. Maknanya kita kena sama. Maknanya senang cakap, kita jaga kita dalam konteks bukan hashtag. Bukan hashtag semata-mata. Bukan setakat posting je. Dalam konteks keluarlah rumah. Bukan suruh pergi melidau mana pun. Keluar ke kawasan kejiranan. Bawa lah kereta ke, motor ke. Ronda-ronda pagi-pagi ke, petang-petang ke. Tengok. Sekarang kan kita dah ada kempen bendera putih. Betul. Sebab bagi aku benda ni untuk kita nak tolong atau bagi bantuan, first kali kita tengok ahli keluarga kita. Mak bapak kita, anak-anak kita, adik-adik kita. Mereka memerlukan bantuan dari kita ke tak. Mereka semua okey. Barulah kita tengok jiran-jiran kita pula. Dia ada pula untuk membantu ni. Kita tak boleh lah anak kita tak makan, tak ni kat rumah nak pergi tolong orang. Nak pergi tolong orang sebab kena tolong kita tolong kita, tapi anak kat rumah tak makan. Ini aku cakap ni soal-soal kalau semua kelengkapan kat rumah ada, semua ada makanan ada, semua cukup, duit pun ada lagi simpanan kan. Pergi cari kan. Tengok kalau orang perlukan ni, tak ada duit banyak pun tak apalah, dapat beli beras kilo ke kan, dapat beli ikan kering ke, telur ke, apa-apa benda yang boleh untuk orang teruskan kehidupan diorang. Tak perlu beri yang besar kan? Tak perlu beri yang besar. Ada jiran pula tak boleh rumah sewa. Owner pula berkira nak mampu kan, tak hidung masin kan. Owner kata nak juga sewa, maknanya tak nak postpone ke apa, silat-silat bulan nak kena lagi haru, nak naikkan sewa pula. Dia kata saya pun COVID ni kan, nak kena pakai duit lebih, saya nak naik sewa kan. Dia nak pick up orang lain pun susah kan, dia pick up kereta susah kan. Saya pun nak pakai duit lebih sikit ni, PKP ni kan. Nak pakai duit lebih, so nak naik sewakan rumah lah apa semua. Kemudian ada jiran kita macam tu nak kena keluar rumah, kita pakat-pakat lah tolong. Keluarlah seorang berapa duit dia ada, RM50 ke, 20 ke, apa ke kan. Kumpul tolong bayar sewa. Boleh lagi dia duduk lagi sebulan kat rumah tu kan. Bagi owner rumah tu pula janganlah nak berkira sangat macam ni. Kalau depa tu memanglah pendapatan depa daripada sewa rumah aja, tak ada kerja lain, kita faham lah juga kan. Tapi yang mana yang ada rumah 2-3 biji, ada kerja, ada bisnes lagi kan, duit dalam bank pun bertumpuk-tumpuk kan. Ikat-ikat lagi duit pun banyak, makan tak habis lagi untuk sampai mati pun makan tak habis lagi kan. Boleh saja bagi untuk saat macam ni orang yang susah sangat, kurangkan sewa rumah. Tak boleh bayar tak apalah, pakcik duduk dululah rumah ni kan. Nanti bila dah ni pakcik dah boleh kerja, pakcik bayarlah sikit-sikit kan. Apa-apalah buatlah deal apa-apa yang boleh tolong. Itu sajalah yang aku nak cakap. Jadi soalan terakhir daripada saya bang. Kan saya sebenarnya untuk menjalankan sesi ni saya agak terkejut. Sebab masa tu saya propose dekat komen abang lah masa abang buat sesi tentang kemurungan tu hari tu kan. Kenapa tergerak hati abang untuk hari ni bersama dengan saya? Saya still shock lagi lah sebenarnya. Ni kontrol lagi ni. Aku sebenarnya benda ni sebenarnya aku macam mana aku nak cakap
macam aku cakap tadi lah, Mhm. kehendak dia. Dia Mhm. berkehendak untuk aku datang untuk buat live dengan Mhm. kau untuk bercakap benda ni. Mhm. Mungkin Mhm. sebab apa dia berkehendak Mhm. untuk aku bercakap hari ni, mungkin apa yang aku bercakap hari ni sikit banyak boleh membantu Mhm. orang lain. Mhm. Kan? Betul. Sebelum ni Mhm. mungkin aku duk bercakap kat Facebook aku. Kan? Mhm. Mungkin orang-orang yang ikut Facebook aku mungkin dah pernah dengar aku duk cakap benda lagu ni. Kan? Mhm. Aku pun bukannya Ya. lama, baru je kan nak buat live macam ni, Mhm. nak bercakap dengan orang. Sebab aku rasa benda ni Mhm. aku kena bercakap. Aku ada tanggungjawab untuk Mhm. berkongsi benda ni. Kan? Aku Mhm. itulah aku. Kan? Selebihnya sebab Mhm. itu aku rasa itu ada kehendak Allah untuk bawa aku untuk buat live dengan hang. Mhm. Dan adalah Mhm. tu benda yang Mhm. benda yang dia nak, yang kadang-kadang kita tak nampak. Mhm. Kadang-kadang kita tak Mhm. nampak cikgu. Kita waktu kecil kita lalui Betul. benda ni, sampai kita remaja, sampai kita besar, Mhm. kita tempuh benda ni, apa semua ni. Kita tak tahu. Mhm. Waktu itu kita Mhm. maki, kita bukan maki lah, mungkin kita marah, Yalah. kita apa hati, kita Mhm. kecewa, kita kan Mhm. bercakap macam filem Hindustan, bercakap dengan Tuhan, kenapa Mhm. kau jadikan aku macam ni kan? Kan monolog Betul. dengan Tuhan seorang-seorang kan. Mhm. Kan? Mengeluh, Mhm. susahnya mengeluh tak habis-habis apa semua benda. Mhm. Benda-benda macam itulah kita go through that process. Mhm. Kan? Mhm. Bila kita go through that process, ini bukan nak bercakap soal nak bercakap ni lah macam dia seorang lah dia lalui benda tu. Tak, aku nak cakap gitu, aku kongsi ni adalah untuk nak bagi tahu yang apa yang aku dapat hari ni adalah apa yang aku lalui sebelum ni. Allah dah susun. Ya. Betul. Allah dah susun. Mhm. Aku boleh duduk untuk bercakap tentang isu-isu ini, bercakap tentang ketuhanan, bercakap tentang benda-benda ini semua ni, tentang masalah rakyat adalah daripada yang belakang tu, yang Allah dah susun. Hang kena ada benda ni, hang kena letak benda ni. Sebab kita ini adalah utusan dia dekat muka bumi ni. Dia berserta dengan kita. Dia meliputi sesuatu yang baru. Makhluk lah tu sifat dia. Yalah. Meliputi setiap sesuatu. So setiap sesuatu tu siapa? Sesuatu yang baru tu siapa? Makhluk lah, tak kira lah makhluk apa. So dia meliputi setiap sesuatu. So apa-apa yang kita lalui semua benda ni, Allah dah tahu dah penghujungnya macam mana. Dia dah susun elok dah hidup kita semua ni. Dia bagi benda-benda yang macam ni, datang sengsara, derita yang kita lalui benda ni sebab dia nak bagi sesuatu di masa akan datang. Dan betul. Allah ini bila dia nak bagi, sebab dia maha mengetahui, dia akan bagi di saat yang engkau betul-betul perlukan. Aku ambil cerita tadi, aku pergi jumpa Uwe tu, aku tak telefon dia pun. Aku tak tahu pun dia ada office atau tak. Aku pergi, ketuk pintu, dia sendiri yang buka pintu. Nampak? Maksud aku tu jalan tu, nampak? Macam mana? Macam mana dia pemudahkan benda tu. Sebab memang dah tersusun kan. Memang tersusun. Itulah cara dia. Pada hari ini, time ni akan berjumpa dengan Uwe, akan minta pinjam RM50. Dah tertulis. Itulah kita ni cakap ada apa qada dan qadar, percaya tapi tak yakin. Kita tak percaya. Betul. Sebab setakat cakap, setakat di lidah. Qada dan qadar tu. Kita ketentuan dia. Mana boleh kita lagi, dia dah susun elok dah. Dia susun elok dah. Ni hang akan buat apa, hang akan jadi cikgu, hang akan ni. Okey, hari ni hang buat live dengan Namron. Itu cara detail tu. Iyalah, betul lah. Dia susun. Apa yang berlaku hari ni antara aku dengan hang tak tahu masa depan. Hanya dia yang mengetahui. Kita ni at this moment, pada ketika ni, saat ni. Yang lepas pun tak ada, sebab dah lepas. Yang kat depan pula tak sampai lagi. Kita tak tahu. Ni lah hidup kita itu adalah ni, sekarang ni, dah ni, momen ni, tika dan saat ini. Ini hidup kita. So yang depan tak tahu. Betul.
Kita lah Dan ni pandemik, kita susah, kita tak makan, kita murung. Kita tak tahu apa Allah nak bagi di masa depan ni. Think positif. Bersangka baik dengan Allah. Dan jangan ingat kata Allah itu jauh dari kita. Allah itu dekat dengan kita. Ya. Dia berserta dengan kita dalam setiap sesuatu. Mana mungkin dia tak tahu apa yang kita lalui. Tak perlulah kita nak merayu-rayu kat dia sampai seolah-olah dia jauh, dia tak dengar kita. Sampai nak jerit atas gunung apa semua tak payah kan? Tak perlulah lepas solat tu nak berdoa. Allah cakap seolah-olah Allah itu jauh. Allah itu dekat dengan kita. Sucikan hati kita, dekatkan diri kita dengan Allah. Kita akan tak ada masalah lah. Harum, jalan terus. InsyaAllah. Enjoy life. InsyaAllah. Betul. Okey, jadi kita akhirilah bang sesi pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak bang kerana peluang yang diberikan kepada kita pada hari ini untuk kita bersama, kita share dengan rakan-rakan viewers kan, dengan netizen dan mungkin ada yang sharekan video ni, kita dapat memanjangkan lagi mesin. Bang, saya pernah kena food poison, memang rasa dah separuh mati bang. Rasa dia seksa poisoning ni. Rasa separuh mati. Doktor cocok pun tidak. Dia bagi air garam je bang. Memang lah. Kan dia bagi air garam tu je lah. Kan. Dia sebenarnya kau cerit-berit ni. Sakit perut lah kita lah. Sakit perut dia adalah satu sakit yang bukan main-main lah. Ya, betul. Dia sakit perut dia lain macam. Sakit perut. Demam tu okey lagi, kita terbaring. Sakit perut lain. Dia macam level-level sakit gigi lah. Betul. Sakit perut ni. Dia punya sakit tu. Faham sangat. Kesian dekat Abang Din. Okey bang, kita mungkin lepas ni kita akan mungkin ada tajuk-tajuk baru yang kita boleh bincangkan, ataupun kalau abang ada idea ke apa, jangan hesitate nak contact saya ke apa, nak ajak borak ke abang punya sesi ke apa, saya on je, saya boleh ni kan, kalau ni mungkin saya boleh study sikit ke apa lepas-lepas ni, insya-Allah. Jangan segan-segan. Saya memang muka tak segan. InsyaAllah. Kan? Okey, jadi kita akhiri kita akhirilah kita punya borak-borak pada malam ni bersama Abang Nandron, salah seorang daripada pelakon, saya rasa pelakon kegemaran inilah, pelakon lelaki kegemaran Malaysian lah saya kata. Kegemaran cikgu je. Kegemaran cikgu. Ramai bang. Tak ada, ramai. Mana boleh tak ramai kan? Tak ramai. Dia aku ni banyak haters dari yang minat. Haters ramai lah. Itu kena cop Ali maksiat tu. Ali maksiat dah betul lah. Baik aku mengaku diri aku ahli maksiat daripada biar orang duk cakap belakang-belakang aku kata dia tu ahli maksiat kan, berlakon. Kan pandangan orang bila hang berlakon dalam seni hiburan ni maksiat. Ustaz duk pergi mengajak kat masjid-masjid, dia kata ni semua siap bagi contoh lagi. Kan? Ahli-ahli maksiat ni dia bagi contoh. Kan dekat masjid, jangan jadi macam ahli-ahli maksiat ni kan. So perbandingan dia ajar, so benda tu meresap dalam pemikiran orang. So bila dia tengok pelakon, dia tengok orang dalam bidang hiburan ni, walaupun dia tak cakap kat mulut, tapi di hati dia, di kepala otak dia stay tengok sebagai maksiat lah. Dia ada rasa-rasa, dia bersangka-sangka dengan orang tu, sebab kita memang diajak melalui penampilan untuk tengok penampilan kita. Aku boleh aja nak tampil elok. Cikgu, aku boleh aja. Dulu-dulu pun aku pakai juga kemeja, pakai kot kan. Rapi-rapikan misai, tapi lah ni aku rasa aku nak duduk kat sini. Lah ni aku rasa aku nak duduk macam ni.
kan. So buat apa lagi aku nak ikut apa yang orang nak. Depa lihat, depa tengok. Kalau dulu aku duk pakai ni untuk orang. Untuk orang, Kan? untuk orang menilai kan, aku, untuk kepuasan orang. Untuk orang tengok image nampak elok, ni nampak elok, tapi sampai bila aku nak bertuhankan manusia? Bertuhankan manusia lah. Sebab aku buat untuk manusia kan. Kerana manusia ni, untuk manusia ni. Ni baru betul untuk manusia. Nak tunjuk kat depa, nak ni apa semua, nak nampak image yang elok. Yang bagi aku yang lebih penting lah ni adalah pandangan Tuhan. Bukan pandangan orang. Tuhan tak tengok pun semua benda tu. Dan aku nama aku kat Facebook ahli apa describe aku punya ni ahli maksiat. Oh ya, ada dekat dengan description tu bawah tu. Aku kata aku hanya ni kan. Kalau aku kat situ sebagai apa lelaki beriman. Kat situ nanti apa akan kata? Orang akan lagi kata. Lagi ramai yang ni kan. Daripada orang kata aku yang menyakitkan hati, baik aku kata dulu kat diri aku. Bila aku dah kata kat diri aku, ampun nak kata apa pun katalah. Bila aku dah kata aku ni hodoh, aku ni bodoh, so tak ada lagi masalah. Kalau ampun kata, aku tak sukalah pelakon ni, dah lah muka buruk. Perangai pun buruk. Okey lah aku, tak ada masalah. Sebab aku sendiri akui. Apa kata tu tak bagi kesan lah pada aku. Yang bagi kesan apabila kita cuba untuk menolak, melawan benda tu, menolak benda tu. Orang kata ia akan jadi berpanjangan. Orang kata hang buruk, hang tak boleh terima. Hang nak marah sebab hang tak terima diri hang buruk. Okay? Kalau hang terima, okey, sama lah dengan maksiat. Aku dah terima diri aku sebagai ahli maksiat. So hang pun nak kata aku ahli maksiat, aku tak ada masalah pun. Memanglah aku ahli maksiat. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Abang Namron. Harap abang abang jangan putuskan lagi, abang jangan keluar lagi. Kita akhiri dulu ni, kita lepak dekat backstage nanti Alright.